بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan ruang dan kesempatan kepada kita. Insya-Allah untuk subjek yang seterusnya untuk hari Ahad ni kita akan mempelajari ilmu tajwid. Jadi dalam pelajaran yang terdahulu kita sudah selesai untuk kita belajar mad wajib muttasil. InsyaAllah kita akan masuk pula kepada pelajaran kita seterusnya, mad jaiz munfasil. Untuk mad jaiz munfasil ada perbezaan di antara mad jaiz muttasil dan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. InsyaAllah akan datang kita akan bicarakan apakah perbezaan di antara keduanya. InsyaAllah pada hari ini kita masuk pelajaran yang keempat, mad jaiz munfasil. Pengertian mad jaiz munfasil. Pengertian mad jaiz munfasil dari segi bahasa ialah berasingan. Dari segi bahasa ialah berasingan. Kita tengok pula pada istilah ilmu tajwid. Pada istilah ilmu tajwid. Pada istilah ilmu tajwid ialah salah satu huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah yang berasingan. Yang berasingan. Sekali lagi saya sebut. Salah satu huruf mad bertemu dengan huruf hamzah di dalam dua kalimah yang berasingan. Kadar bacaan mad jaiz munfasil. Kadar bacaan mad jaiz munfasil. Kita tengok yang pertama. Kadar bacaan mad jaiz munfasil ialah 2, 4 atau 5 harkat. Kadar bacaan dia ialah 2, 4 ataupun 5 harkat. Ini keadaan bacaan untuk mad jaiz munfasil. Kita tengok pula ketika mana kita hendak membaca 4 atau 5 ataupun 2. Waktu bila kita nak baca 4, 5 ataupun 2. Kadar bacaan 4 atau 5 harkat ketika wasal. Jadi ketika mad jaiz munfasil berada di tengah ayat, kita ataupun ketika mana kita hendak sambung ayat, kadar bacaannya kita boleh baca 4 atau 5 harkat. Kadar bacaan waqaf ialah 2 harkat sahaja. Bacaan ketika waqaf 2 harkat sahaja. Kita kena ingatlah, kalau mad jaiz munfasil ketika mana berada di tengah ayat, ketika mana kita hendak sambung bacaan, perlu kita baca 4 atau 5. Ketika mana kita hendak waqaf, kita baca hanya 2 harkat sahaja. Jadi 3 bacaan dia, 2, 4 dan 5. 2 ketika mana kita waqaf ataupun kita berhenti. 4 dan 5 ketika mana dia berada di tengah-tengah ayat. Ketika mana kita baca dan dalam keadaan kita sambung. Kita tengok pula sebab apakah dinamakan mad jaiz munfasil. Sebab apa kita sebut mad jaiz munfasil? Ia dinamakan mad jaiz munfasil kerana huruf hamzah berpisah daripada huruf mad.
Okey. Soalannya di sini, kenapakah dinamakan mad jaiz munfasil? Jadi jawapannya kerana huruf hamzah berpisah daripada huruf mad. Okay, murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan terus lagi perbincangan kita pada hari ini. Okay, murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok sedikit contoh antara contoh-contoh huruf hamzah. Okay, contoh mad jaiz munfasil. Huruf alif bertemu dengan huruf hamzah di dalam dua kalimah yang berasingan. Okey, kita tengok contoh dia. Yang pertama, adna alla. Adna alla. Okey. Adna satu kalimah, alla satu kalimah yang lain. Okey, kita tengok di sini huruf hamzah bertemu dengan huruf alif bertemu dengan huruf hamzah. Okay, kita tengok sekali lagi. Okay, di mana dikatakan dua kalimah yang berbeza. Okay, murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, okay, kita tengok kalimah adna. Okay, adna. Adna alif itu kalimah yang lain. Alla hamzah ni, hamzah yang berada dalam kalimah alla tu di kalimah yang lain. Sebab itulah dinamakan mad jaiz munfasil. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Bima akhlafu. Bima akhlafu. Okay, kalimah bima satu kalimah, akhlafu satu kalimah yang lain. Okey, bima akhlafu, alif bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah yang berasingan. Okey, yang ketiga, contoh yang ketiga, wala amwalakum. Wala amwalakum. Wala satu kalimah, amwalakum satu kalimah yang lain. Okay, kita baca contoh ayat Al-Quran di bawah tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Okay, Rabbana innaka, alif bertemu dengan hamzah. Okay, di mana mad jaiz munfasil adalah di sini. Di sini. Mad jaiz munfasil berada di situ. Jadi kita tengok Rabbana satu kalimah, innaka satu kalimah yang lain. Okay, hamzah yang berada pada alif yang berada pada kalimah Rabbana bertemu dengan hamzah pada kalimah innaka. Perlu dibaca 4 ataupun 5 harakat. Okay, seterusnya murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, contoh yang kedua, huruf waw bertemu dengan huruf hamzah. Okay. Contoh dia, waqalu aidza. Waqalu aidza. Okay, kita tengok di sini. Waqalu. Okey, huruf waw bertemu dengan huruf alif. Itu. Huruf waw bertemu dengan huruf alif. Huruf waw berada dalam kalimah qalu, dan huruf hamzah berada kalimah yang lain, iaitu aidza. Waqalu aidza. Perlu dibaca 4 ataupun 5 harakat. Kita tengok contoh yang kedua.
Contoh yang kedua tu wa atubu ilallah. Kita kena putus ni, bukan wa ayabu, wa atabu ilallah. Di mana mad jaiz munfasil di sini. Mad jaiz munfasil wa bertemu dengan huruf hamzah. Okey, contoh yang ketiga, wa ma umiru illa. Okey, contoh di sini adalah waw dengan hamzah di mana? Di sini. Okey, perlu dibaca 4 ataupun 5 harakat. Okey, contoh ayat Quran dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Okey, di mana mad jaiz munfasil dia wa bertemu dengan hamzah adalah di sini. Okey, kita tengok contoh yang ketiga, huruf ya bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah yang berbeza. Okey, yang pertama, contoh yang pertama, fi ayatina. Okey, huruf ya bertemu dengan huruf hamzah di mana? Di sini. Fi ayatina, dibaca 4 ataupun 5 harakat. Okey, contoh yang kedua, fi ahsani. Okey, mad jaiz munfasil di sini. Fi ahsani, okey, ya bertemu dengan huruf hamzah. Ya, contoh yang ketiga, rabbi ahanan. Contoh mad jaiz munfasil dia berada di sini. Di sini bertemu dengan sini. Ya bertemu dengan huruf alif. Okay, kita tengok ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla ta'lu 'ala Allah. Inni atikum bisultanin mubin. Okey, mad jaiz munfasil dia berada di sini. Berada di sini. Huruf ya bertemu dengan huruf hamzah dalam keadaan ya dan hamzah tu terpisah di antara dua kalimah. Jadi murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pengajian tajwid kita insya-Allah sampai di situ dulu. Ustaz akan bagi latihan selepas ni insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.